warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan perempuan sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini dapat lagi kita bertemu dalam siri bicara wakaf, siri ke-6. Tajuk kita pada pagi ini ialah ke mana digunakan harta wakaf. Sidang penonton sekalian, setelah beberapa siri kita berbicara mengenai kelebihan berwakaf, maka kali ini kita berbicara pula mengenai ke mana digunakan harta wakaf, ataupun ke mana dilaburkan, atau ke mana dimanfaatkan, atau ke mana diberikan harta wakaf, atau kalau orang nak wakaf, kepada siapa hendak diberi wakaf. Kalau kita merujuk kepada ibadat zakat, jelas dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhir ayat. Ada 8 asnaf diberi. Tetapi pensyariatan ibadat wakaf ni dia tidak ada ayat Quran yang menyuruh kepada siapa. Cuma disebutkan secara umum sahaja, iaitu suruh membuat kebajikan, waf'alul khairat, ataupun tadi disebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, disuruh kita menginfakkan harta, tapi tak disebut kepada siapa. Ya. Sebenarnya wakaf ni dia lebih menyeluruh. Right? Kalau zakat tadi kepada 8 asnaf, maka wakaf juga memberi 8 asnaf, keutamaan kepada asnaf fakir, miskin dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi kepada anak yatim dan segala perkara kebajikan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau kita melihat di zaman Rasulullah dulu, ketika turunnya ayat yang saya baca tadi, lan tanalul birra hingga akhir ayat, maka ada di antara sahabat yang berfikir apakah harta yang sepatutnya dia, harta yang paling disayanginya untuk dia infakkan sebagai wakaf. Menurut sebuah hadis, ketika turunnya ayat 92 ini, hadis riwayat Al-Bukhari, seorang sahabat nama Abu Talha, dia seorang Ansar, bila dia datang masjid, orang pun bacakannya ayat ini yang menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan atau kebaktian yang sebenarnya, yang sempurna, sebelum kamu dermakan sebagian dari apa yang kamu sayangi. Maka sahabat tadi, Abu Tahal tadi memikir apakah harta yang ada pada dia yang paling sayangi. Dia ada banyak kebun tamar, maka satu kebun yang berada di depan masjid, itu dah kebun yang paling disayanginya, yang dinamakan Biarha namanya. Dan Rasulullah pun sering masuk ke kebun itu, kerana kebun itu ada telaga yang airnya cukup baik untuk diminum. Maka dia pun, Rasulullah, dia kata, jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, aku wakafkan Biarha, serahkan berahan, buat apa saja kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengucapkan tahniah, terima kasih, dan
menerima wakaf itu. Kemudian Rasulullah suruh sahabat ini tadi, iaitu Abu Talha ni, memberikan kebun itu, mengagihkan kebun itu kepada keluarga dia, sepupu dia, yang keluarga yang terdekat kepada dia, untuk diagihkan kebun itu. Maka Abu Talha pun bersetuju untuk mengagihkan kebun itu. Selepas itu datang pula seorang sahabat yang menurut Ibnu Hatim, dan hadis menurut Ibnu Hatim meriwayatkan, yang benar datang seorang sahabat namanya Zaid bin Harisah. Dia pun datang, bila dibacakan ayat ni, dia pun berfikir apakah harta yang dia paling sayangi. Maka dia mikir yang harta sebagai itu kuda dia. Kuda tu dipanggil Sabal, dinamakan kuda tu Sabal, itulah harta paling saya, pada itu saja kuda yang ada pada dia tak ada lain. Maka dia pun kepada Rasulullah, maka aku serahkan Sabal ni, kuda ni, kepada Rasulullah pun terima, dengan baik, dengan penuh sukacita ucap tahniah, kepada Zaid bin Harisah. Kemudian kebun kuda tadi, yang sabal tadi, Rasulullah serahkan kepada anak. Bila Rasulullah tengok anak sabal ni, Zaid ni nampak, bila serahkan kudanya tadi, sabal tadi, nampak macam muram sikit, masih berduka cita berpisah dengan kudanya tadi. Maka Rasulullah pun bersuruh anak pada sahabat namanya Usamah, anak kepada Zaid ni, disebut Rasulullah berikan kepada anak tu, kau ada kuda? Tak ada. Ini kuda kau, ditunggang, untuk ditunggangi oleh anak ni. Begitulah bagaimana wakaf mana boleh diserahkan. Rasulullah serahkan balik kepada keluarga yang terdekat. Itu yang disebut oleh Rasulullah, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, wa 'ala dzir rahim sadaqah wasilah. Maknanya bersedekah kepada orang miskin itu satu sedekah, tapi bersedekah kepada orang yang ada hubungan satu rahim ada sedekah, dan hubungan satu rahim. Maknanya menunjukkan kalau kita nak bersedekah atau mewakafkan benda, kata nak beri sesuatu sebagai wakaf, pada masa itulah Rasulullah tunjukkan kita beri keutamaan kepada keluarga yang terdekat. Kalau kita dapat orang miskin, itu namanya sedekah. Tapi kalau dapat sedekah, mendapat pahala sedekah, kalau kita sedekah kepada keluarga kita, dapat pahala sedekah dan dapat menjalin silaturahim. Itulah murninya Islam mengenai wakaf ni. Kemudian kita tengok pula bagaimana harta wakaf ni diagihkan, digunakan, diagihkan pada zaman kerajaan Osmaniyah. Zaman kerajaan Osmaniyah, wakaf ni diagih kepada, menyuruh kebajikan, menyuruh membantu masyarakat awam membayar cukai, termasuklah dia membantu masyarakat awam membayar cukai yang diwajibkan oleh kerajaan ketika berlaku perang. Zaman kerajaan masa berlaku peperangan, jadi rakyat ni patut bayar cukai, tak mampu nak bayar cukai, duit wakaf dikeluarkan, bayar ke cukai pihak ni kerajaan. Begitulah macam kita sekarang ni lah, katakan musim kita COVID-19 ni, katakan kerajaan tak ada duit, maknanya orang yang kaya kita tolong bayarkan, orang tak bayar cukai ni kita tolong bayarkan cukai. Itu contohnya. Selain itu, dia membantu wakaf ni juga dalam kerajaan Mesir, membantu kepada orang yang uzur dan sakit. Dia orang yang ditimpa musibah, rumahnya kebakaran ataupun banjir, ribut dan sebagainya, menyebabkan rumahnya musnah, bantu membina rumah atau membaiki rumah dan sebagainya. Kemudian dia hinggakan, disebutkan kalau orang tu meninggal dunia, dengan wakaf membantu memberikan kain kafan dan sebagainya.
ya, untuk mati kebumikan. Orang yang nak pergi menunaikan haji tak cukup duit, maka zaman tu kata dia bagi bantuan hartanya untuk belanja menunaikan haji. Dia untuk belanja perkahwinan diberi wakaf. Modal pertama mulakan perniagaan bagi orang miskin bagi wakaf. Orang miskin nak berniaga atau orang miskin dia ada semangat berniaga tapi tak ada modal, boleh keluar di wakaf. Begitu juga mereka memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan. Begitu juga dia orang-orang yang di penjara, banduan di penjara yang dia ada berhutang, ya, tak dapat nak bayar, wakaf tu membayarkan. Dan seterusnya, orang yang menternak, bantuan kepada orang ternak, bantuan kepada ibu tunggal, bantuan kepada pelajar, perbelanja juga pada orang yang berumah tangga, bantuan kepada perbelanjaan, ya, baik kelengkapan pengantin dan sebagainya pun dikeluarkan wang wakaf. Itu zaman Kerajaan Osmaniyah. Di samping itu, untuk makluman tuan-tuan, zaman Kerajaan Osman juga dia mengambil berat tentang pendidikan melalui dua wakaf. Lebih 140 buah universiti di dunia hari ini di segi pendidikan, ya. Yang Kerajaan kita dah sebut tadi, ya. Sekarang ni, ya, lebih 140 universiti di dunia beroperasi dengan dana wakaf. Itulah luasnya peranan wakaf tadi. Contohnya macam di Morocco, kita maklumlah sebelum ni saya dah ceritakan universiti yang pertama yang tertua di dunia iaitu Universiti Al-Qarawiyyin, iaitu yang ditubuh pada tahun 859 oleh seorang perempuan Fatimah Al-Fedi yang mewakafkan universiti tersebut. Di samping itu, hari ini sampai hari ini masih ada. Begitu juga beberapa universiti hari ini, saya 15 universiti di Morocco, college dibayar oleh harta wakaf, ya. Di Mesir, Universiti Al-Azhar kita maklum, ya, diwakafkan tahun 970 masih beroperasi. Dan beberapa buah universiti di Mesir yang diluarkan Bandar Karat, yang juga dibiayai oleh wakaf. Nak sebutnya dia wakaf dari segi pendidikan, ya. Di Jerusalem pada abad ke-20 semua sekolah dibiayai oleh dana wakaf. Tapi kita, oleh kerana kita ada kerajaan yang kita bayar cukai, kerajaan membantu kita dari segi persekolahan dan sebagainya. Tapi kalau ada kekurangan, kita boleh daripada wang wakaf boleh kita gunakan, ya, khususnya pada yuran persekolahan, yuran universiti dan sebagainya boleh kita wakaf. Dia juga di zaman kerajaan di Baghdad umpamanya, di Baghdad lebih 8,000 institut pendidikan, universiti, kolej dan sekolah ditadbir dari harta wakaf di Baghdad. Di Turki sudah lama, berabad-abad lamanya, universiti dan sekolah-sekolah di sana adalah dibayar oleh harta wakaf. Yang dekat negara jiran kita Indonesia, beberapa saya tanya orang, saya kata beribu buah pesantren yang wujud yang ini di Indonesia dibayar oleh zakat dan juga oleh wakaf. Di negeri lain daripada India, Bangladesh, Pakistan, para pelajar kita yang pergi ke sana belajar agama meniti tanpa bayaran, maknanya itu daripada duit wakaf. Itu dari segi pendidikan, maknanya duit wakaf boleh diinfakkan, diberikan untuk pendidikan. Seterusnya, duit wakaf juga boleh digunakan untuk kesihatan. Wakaf kesihatan. Wakaf kesihatan ni ikut sejarah telah berkembang sejak kurun ke-9 Masihi. Ia berfungsi memberi rawatan percuma, ya, kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang Islam. Contoh di Mesir, ada hospital Ibn Tulun
yang diwakafkan pada tahun 870 Masehi. Begitu juga Hospital Al-Mansuri di Mesir juga diwakafkan pada tahun 1200 Masehi, merupakan hospital yang terbesar yang boleh menampung 8,000 pesakit. Di Baghdad, Hospital Adudi diwakafkan 878 Masehi. Di Cordoba, 50 buah hospital diurus dengan dana wakaf, iaitu wakaf kesihatan ini berkembang pada zaman kerajaan Osmaniyah. Itulah di situ menunjukkan harta wakaf ini boleh digunakan kepada untuk membantu sesuatu. Juga wakaf ekonomi, kerajaan Osmaniyah menyediakan prasarana dalam bandar, jalan raya, jambatan, rumah, tempat dan sebagainya daripada duit wakaf. Di Morocco dia ada 878 aset daripada dia laburkan daripada duit wakaf, dan hasilnya sewaan dan sebagainya untuk menyelenggara masjid, sekolah-sekolah, hospital dan lain-lain. Di Turki pada hari ini dia memiliki beberapa buah bank, sehingga lebih sehingga 6-7 buah bank, bank daripada duit wakaf. Maknanya duit wakaf banyak sampai dia boleh bank, dan dia beri pinjaman kepada Qardul Hasan kepada yang memerlukan. Jadi para penonton sekalian, itu yang di luar negara. Hari ini kita bercakap tentang kita pula, ke mana duit yang kita laburkan, yang kita sumbang untuk wakaf, potongan gaji, bank, ada yang datang ke pejabat wakaf, menyerahkan dia punya wakaf dan sebagainya. Sebenarnya duit wakaf ni kita bagi kepada dua. Pertama, dipanggil wakaf khas. Kedua, wakaf am. Wakaf khas ni, bila kita beri wakaf khas, kita tentukan khas. Ini saya serahkan duit RM1,000 untuk masjid. Wakaf khas kita tak boleh guna lain, mereka untuk masjid je. Itu wakaf khas. Ada orang datang ke pejabat wakaf ni, ini sikit, saya nak derma, nak bayar untuk masjid, kata Masjid Muhammad namanya, nama masjid tu, maka kita masuk ke dalam akaun Masjid Muhammad. Tak boleh diguna untuk lain. Itu wakaf khas. Kalau dia datang, dia nak wakaf untuk sekolah tahfiz, itu namanya wakaf khas. Jadi saya nak wakaf untuk sekolah tahfiz kampus saya, wakaf khas, kita simpan untuk wakaf itu. Contohkan wakaf khas, atau lain-lain dah, tapi yang ditentukan masa dia menyerah ke wakaf ditentukan. Yang kedua, wakaf am. Wakaf am itu boleh kita apa-apa kebajikan, apa-apa boleh buat masjid, buat surau, buat sekolah, bantuan pada dan sebagainya. Wakaf am macam kita wakaf melalui potongan gaji, ataupun kita memotongkan bank, melalui bank dan sebagainya, atau sekarang yang online dan sebagainya tu, yang tidak kita tentu apa mana wakaf am. Duit itu boleh kita untuk masjid, untuk sekolah, untuk surau, untuk apa-apa kebajikan yang berkaitan agama dan masyarakat. Majlis Agama Islam Selangor MAIS melalui Perbadan Wakaf Selangor telah mengagihkan harta wakaf kepada berbagai-bagai kebajikan, termasuk masjid, surau, sekolah agama, sekolah tahfiz. Wakaf yang tuan-tuan bagi itu juga kita guna untuk kapit masjid, pemasangan eskalator, tangga bergerak tu, bantuan kepada pertubuhan anak yatim yang memohon, kita bantu, kepada bantuan kepada rumah warga mas, itu kita bantu. Digunakan duit wakaf am tadi. Peralatan hospital kita pun bagi ada mesin-mesin yang tertentu peralatan untuk membantu hospital tu, kita ada wakafkan mesin dialisis dan sebagainya. Wakaf Al-Quran, buku-buku di perpustakaan, menyemohon kita juga, hingga ada
kita wakafkan buku kepada anak-anak kita di United Kingdom ya, yang belajar di luar negara, kita beri atau permohonan ya, persatuan dia kerana dia membeli buku yang begitu mahal, tak mampu, kita melalui wakaf kita beri untuk memiliki kenderaan khusus untuk mualaf ke khusus untuk kebajikan, badan kebajikan, untuk bin jenazah dan sebagainya, dan juga ada klinik bergerak gitu ya. Begitu juga daripada duit wakaf tadi, kita memajukan tatanan wakaf ya, tatanan wakaf, melaksanakan pembangunan projek rumah kediaman, rumah kedai, bazar dan sebagainya ya. Jadi berikut rekod ya kita, bahawa wang wakaf yang terkumpul yang melalui potongan gaji dan sebagainya tadi, sejak daripada sebelum inilah, daripada MAIS sampai sekarang ni, kita telah dapat membina 57 buah masjid dengan kos sebanyak 517 juta. Itu juga surau, 52 buah surau dengan perbelanjaan 46 juta, dan membina sekolah iaitu sekolah agama, sekolah tahfiz, 33 buah dengan kos 146 juta. Selain daripada itu, untuk yang baru ni dalam tahun 2019-2010, pihak Perdana Wakaf telah menyerahkan sumbangan kepada Fisabilillah bagi tahun 2019-2020 sebanyak 1.4 juta, iaitu Fisabilillah. Untuk siapa? Untuk masjid, sekolah dan surau, dan tempoh 2 tahun ni, 2019-2020 ya, kita keluar daripada duit tuan-tuan dan perempuan yang menyumbang potongan haji, serahan dan sebagainya ya. Semoga Allah memberkati kita punya sumbangan itu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, Rasulullah SAW bersabda, dia kata bagi orang yang berwakaf ni, dia kata ma naqasa malun min sadaqah, dia kata tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Orang yang bersedekah, sedekahnya dua, satu sedekah biasa, sedekah pada masa itu dan dia punya manfaat, satu sedekah jariah. Ini disebut sedekah jariah, sedekah biasa atau sedekah jariah ya. Mana qasa malun min sadaqah, Nabi kata tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Kita sedekah hari ini, insya-Allah besok ke bulan depan tu ada aja rezeki datang tanpa disangka-sangka. Dan satu hal lain juga saya menyebutkan, Rasulullah bersabda, dia kata setiap pagi ada 2 malaikat berdoa untuk kita. Malaikat pertama berdoa, dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalfa, ya Allah, kurniakanlah ganti harta orang yang menginfakkan harta ke jalan Allah. Dia kata malaikat pagi-pagi coba satu malaikat mengatakan, ya Allah, kurniakan ganti harta orang yang menginfakkan harta, orang yang menginfakkan harta ke jalan Allah, kerana Allah. Malaikat yang kedua, dua malaikat tadi, dia kata Allahumma a'ti mumsikan talfa, ya Allah, berikanlah kemusnahan terhadap orang yang menahan atau orang bakhil. Malaikat tak suka bakhil, dia ada duit tapi dia tak nak buat bersedekah, wakaf ya, tak nak. Alhamdulillah zalim, dan sebenarnya kita jangan termasuk golongan ini ya. Untuk makluman bahawa Perdana Wakaf Selangor melalui MAIS ya, telah mula mengadakan tabung wakaf tunai di premis perniagaan setimia. Sebelum ni kita buat tabung wakaf di masjid, dan masjid yang terpilih. Saya bawa ada 43 buah masjid yang wakaf. Sekarang ni atas permintaan ramai, kita meletakkan tabung tabung di premis perniagaan sesimia ya, tapi baru 3 tabung je untuk makluman, 3 tabung, iaitu pertama Proton Kelang Jalan Miru Kelang ya. Kedua
proton jalan Teluk Piai Kelang, bukan Teluk Pulai ya. Proton jalan Teluk Pulai Kelang. Ketiga, Cecemia Petronas Kancung Darat Banti. Bawah di 3 kita letakkan tabung. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat Islam untuk berwakaf. Sambil kita beli minyak tu, kita masuklah 2-3 ringgit situ ya. Ataupun boleh juga dengan hari ini moden sikit teknologi baru ni, menerusi aplikasi Snap and Pay. QR code telah diletakkan di siap tabung 3 tabung tadi ya. Jadi saya harap mereka yang di tempat mereka tadi yang dapat tahu, ataupun kita tempat lain kita mengisi minyak di tempat tersebut ni ya, kita menyumbang seberapa ikhlas ya. Di sebagai sumbangan ya, sebenarnya ini sunat ya, sunat untuk memberi ganjaran pahala di akhirat, membantu kita. Harta yang boleh membantu kita iaitu harta yang kita infakkan dan sedekah jariah ya. Tapi yang pertama, bagi orang yang cukup asnaf, bagi orang yang cukup nisab ya, orang yang cukup nisab, iaitu kewajipan dia mengeluarkan zakat. Yang pertama, zakat 2,5% daripada pendapatan. Hari ini mengkali dia nisab kita 18,000 kata. Emas sekarang ni dah naik. Saya dimaklumkan oleh pihak zakat, dia naik 18,000. Orang yang setahun ya, setelah pula berbelanja apa, sebab dia ada simpanan atau mana dah, duit dia RM18,000, dia wajib bayar zakat 2,5% saja. Bayar 2,5%. Selain daripada itu, kita tambah lagi sebagai berwakaf lah. Jadi dua wajib untuk tunaikan. Orang yang belum cukup nisab dia untuk bayar zakat, kita sumbangkan kepada wakaf. Itu sebagai tanda syukur kita dengan limpah kurnia Allah memberikan harta kepada kita. Jadi tanda syukur kita infakkan sebagai sedekah atau wakaf. Sebut sedekah dia ada 2 ya. Kalau dalam Quran dia tak ada perkataan wakaf ya. Sebut suruh buat kebajikan saja ya, tak ada perkataan wakaf, buat kebajikan atau dalam hadis Nabi dia sebagai sedekah. Innamas sedekah ya. Makna sedekah tu makna ada 2. Sedekah hari itu kita bayar, itu masa itu tak dapat pahala dia. Dan kedua, sedekah yang berkekalan manfaatnya dimiliki oleh orang yang kita serahkan harta kita tadi, itu bagi sedekah jariah, itu dapat pahala. Selagi harta yang kita wakafkan tadi didapat dimanfaatkan, kita mendapat ganjaran pahala. Kalau kita berwakaf kata untuk bina masjid, selagi ada masjid itu orang sembahyang, maka kita dapat pahala. Kalau kita wakaf untuk sekolah itu guna untuk belajar, kita dapat pahala. Wakaf Quran, kita dapat pahala, dan bagai-bagai lagi. Jadi saya menyuruh kepada sidang putus sekalian, marilah kita wakaf setakat yang mampu kita. Sekian kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum